Salam sejahtera kepada Dr. Zamri dan rakan-rakan guru. Hari ini, kumpulan kami, kumpulan sains akan membentangkan reka bentuk eksperimental iaitu benar dan kuasi. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Cikgu Eliza, Haziq, Lee, Tracy dan Yong, saya sendiri. Jadi, apakah itu reka bentuk eksperimental? Reka bentuk eksperimental adalah prosedur dalam penyelidikan kuantitatif di mana penyelidik menentukan sama ada aktiviti atau bahan iaitu intervensi menghasilkan dapatan yang berbeza bagi peserta. Next. Reka bentuk ini merupakan pendekatan tradisional yang biasa digunakan oleh penyelidik untuk menjalankan penyelidikan kuantitatif dan ia juga adalah kaedah terbaik untuk menentukan hubungan sebab dan kesan antara pemboleh ubah. Jadi, apakah itu sebab dan kesan? Sebab merujuk kepada pemboleh ubah tak bersandar, iaitu eksperimen dan rawatan. Manakala kesan merujuk kepada pemboleh ubah bersandar, iaitu hasil. Penyelidik memanipulasi pemboleh ubah tak bersandar. Pada masa yang sama, penyelidik juga perlu mengawal kesemua pemboleh ubah yang boleh membawa kesan kepada pemboleh ubah bersandar. Sebagai contoh, impak pemetaan konsep terhadap kemahiran berfikir kritis dalam sains. Di sini, pemetaan konsep merujuk kepada pemboleh ubah tak bersandar. Manakala kemahiran berfikir kritis merujuk kepada pemboleh ubah bersandar. Terdapat 6 jenis reka bentuk eksperimental, iaitu eksperimental benar, eksperimental kuasi, faktorial, siri masa, pengukuran berulang dan subjek tunggal. Terima kasih, Yong. Saya, Tracy, ingin membentangkan tentang ciri-ciri kajian eksperimen. Terdapat 6 idea utama yang menjadi pusat kajian eksperimen, iaitu pengagihan rawak, kawalan terhadap pemboleh ubah luaran, pemanipulasian pemboleh ubah tak bersandar, pengukuran pemboleh ubah bersandar, perbandingan antara kumpulan, ancaman kepada kesahan. Next. Apakah pengagihan rawak? Ia merujuk kepada proses mengagih individu secara rawak kepada kumpulan atau kumpulan berbeza dalam satu eksperimen. Setiap individu yang terlibat dalam eksperimen mempunyai peluang yang sama untuk diagih kepada kumpulan rawatan atau kumpulan kawalan. Pemilihan rawak pula merujuk kepada setiap ahli populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai ahli sampel. Ciri yang kedua, kawalan terhadap pemboleh ubah luaran. Apakah pemboleh ubah luaran? Ia merujuk kepada apa sahaja faktor atau pemboleh ubah dalam eksperimen yang tidak dikaji tetapi mungkin hadir atau wujud dalam eksperimen yang boleh mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah luaran boleh mengurangkan kesahan dalaman sekiranya tidak dikawal. Baik. Bagaimanakah cara mengawal pemboleh ubah luaran? Ia boleh dilakukan melalui ujian pra dan ujian pasca, kovariasi, pemadanan peserta, sampel homogen, dan menetapkan pemboleh ubah atau blocking variables. Ciri yang ketiga, pemanipulasian pemboleh ubah tak bersandar. Penyelidik memanipulasi pemboleh ubah tak bersandar untuk menentukan kesannya ke atas pemboleh ubah bersandar. Penyelidik memanipulasikan satu atau lebih pemboleh ubah tak bersandar. Ciri yang keempat ialah pengukuran pemboleh ubah bersandar. Dalam eksperimen, hasil eksperimen ialah pemboleh ubah bersandar yang dianggap kesan dari pemboleh ubah tak bersandar. Ia juga merupakan kesan yang diramalkan dalam hipotesis dalam persamaan sebab akibat. Ciri yang kelima, perbandingan antara kumpulan. Penyelidik memperoleh skor untuk individu atau kumpulan pada pemboleh ubah bersandar dan membandingkan mean dan varian dalam kumpulan dan antara kumpulan. Ciri yang keenam, ancaman kepada kesahan. Ia merujuk kepada sebab-sebab tertentu mengapa kita boleh salah ketika membuat inferen dalam eksperimen kerana kovarian, konstruksi penyebab atau sama ada hubungan kausal mengatasi variasi pada orang, keadaan, rawatan dan hasil eksperimen.
ada 4 jenis kesahan, iaitu kesahan kesimpulan statistik, kesahan konstruk, kesahan dalaman dan kesahan luaran. Next. Terdapat beberapa gangguan kesahan dalaman dalam reka bentuk eksperimen benar dan eksperimen kuasi, iaitu sejarah, kematangan, regresi, pemilihan sampel, mortaliti, alat ujian dan juga instrumen kajian. Next. Terdapat perbezaan antara ciri-ciri reka bentuk eksperimen benar dan eksperimen kuasi. Dalam eksperimen benar, peserta kajian diagih secara rawak kepada kumpulan rawatan atau kumpulan kawalan, manakala dalam eksperimen kuasi peserta tidak diagih secara rawak. Aspek yang kedua pula, kedua-dua eksperimen membandingkan dua atau lebih kumpulan. Aspek yang ketiga, kedua-dua eksperimen menggunakan satu atau lebih inferen dalam eksperimen. Aspek yang keempat, pemboleh ubah bersandar hanya diukur sekali dalam kedua-dua eksperimen. Dan yang kelima, kaedah kawalan yang biasa digunakan untuk kedua-dua eksperimen ialah ujian pra, pemadanan, blocking dan covariance. Terima kasih kepada Cikgu Tracy. Saya akan sambungkan untuk bahagian objektif kajian. Objektif kajian adalah pernyataan yang digunakan dalam penyelidikan kuantitatif bagi menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelidik dalam sebuah kajian. Terdapat 3 ciri-ciri objektif kajian iaitu spesifik, di mana objektif kajian perlu memberi perincian tentang apa yang ingin dicapai, measurable, dapat diukur, attainable, dapat dicapai, realistik, relevan dan berhubung kait dengan skop kajian, time bound iaitu terikat dengan masa. Next. Cara menulis objektif kajian. Kita perlu memastikan objektif kajian menunjukkan hubungan yang jelas antara pemboleh ubah yang dikaji. Terdapat 2 jenis objektif, iaitu objektif umum dan objektif spesifik. Objektif umum ialah pernyataan yang meluas, tetapi objektif spesifik merupakan pecahan daripada objektif umum. Next. Berikut adalah contoh bagi objektif umum dan objektif spesifik. Untuk objektif umum, nombor 1, untuk mengkaji kesan pendekatan PBL dalam pengajaran sains. Untuk nombor 2 dan nombor 3 adalah pecahan daripada objektif kajian. Nombor 2, untuk mengkaji kesan pendekatan PBL terhadap kemahiran berfikir secara kritikal pelajar sekolah menengah dalam mata pelajaran sains. Nombor 3, untuk mengkaji hubungan antara pendekatan PBL dengan kemahiran berfikir secara kritikal pelajar sekolah menengah dalam mata pelajaran sains. Terima kasih Cikgu Yong. Strategi persampalan. Next. Dalam kajian eksperimental benar dan kuasi eksperimental dibahagikan kepada persampalan kebarangkalian dan persampalan bukan kebarangkalian. Dalam eksperimental benar, kajian eksperimental benar dijalankan yang mana penyelidik memilih peserta kajian secara rawak dalam pemboleh ubah eksperimen yang berbeza. Manakala bagi kuasa eksperimental yang menggunakan persampalan bukan kebarangkalian, memilih peserta tetapi bukan secara rawak ke dalam pemboleh ubah yang berbeza. Seperti yang anda lihat pada mind map ini, strategi persampalan terdapat 8 jenis dan dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu persampalan kebarangkalian yang digunakan dalam eksperimental benar, iaitu persampalan rawak, sistematik, berserata dan kluster. Manakala bagi kuasi eksperimental menggunakan persampalan bukan kebarangkalian, menggunakan persampalan mudah, bertujuan, kuota dan snowball. Eksperimental benar. Contoh persampalan. Persampalan rawak. Penyelidik memilih peserta atau unit seperti sekolah untuk sampel tersebut yang mana setiap individu mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih daripada populasi. Dalam gambar rajah ini ditunjukkan bahawa penyelidik memilih peserta kajian secara rawak daripada populasi. Kuasi eksperimental. Contoh persampalan bertujuan. Persampalan bertujuan juga dikenali sebagai penilaian adalah teknik persampalan di mana penyelidik bergantung kepada
pertimbangan sendiri ketika memilih peserta kajian daripada populasi untuk mengambil bahagian dalam kajian ini. Seperti mana dalam kajian ini juga, peserta kajian dipilih dan yang disengajakan kerana kualiti yang dimiliki oleh pemberi maklumat. Contoh gambar rajah ialah persampalan kebarangkalian dalam kuasa eksperimental yang mana penyelidik memilih peserta daripada populasi secara sengaja. Dalam jadual ini ditunjukkan bahawa perbezaan antara eksperimental benar dan kuasi yang mana eksperimental benar menggunakan peserta kajian secara rawak, pemilihan peserta kajian secara rawak, manakala kuasi memilih peserta kajian secara bukan rawak. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Haziq. Saya akan teruskan dengan bahagian instrumen kajian. Apakah itu instrumen kajian? Instrumen kajian adalah alat yang digunakan untuk mengumpul, mengukur dan menganalisis data. Dan contoh-contoh instrumen kajian yang ada adalah soal selidik, senarai semak, ujian pra dan ujian pasca. Bagi kajian eksperimen, instrumen yang biasa digunakan adalah ujian pra dan ujian pasca. Okay, next. Seterusnya, saya akan membincangkan instrumen kajian yang lebih mendalam melalui contoh. Dan tajuk contoh saya adalah perubahan pencapaian mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi melalui pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding. Next. Daripada bahagian abstrak, kita dapat lihat reka bentuk kajian digunakan dalam contoh ini adalah kajian kuasi. Dan kajian ini melibatkan dua kumpulan, iaitu satu kumpulan rawatan dan satu kumpulan kawalan. Okay, next. Okay, daripada paparan metodologi ini, saya akan fokus kepada jadual 2, iaitu berkaitan dengan reka bentuk kajian. Melalui jadual ini kita dapat lihat terdapat dua kumpulan. Kumpulan kawalan menggunakan pendekatan pengajaran, iaitu pembelajaran berasaskan projek sedia ada, iaitu unit intel, dan dia diwakilkan dengan menggunakan huruf X2. Manakala bagi kumpulan rawatan pula, mereka akan menggunakan pendekatan pengajaran, iaitu pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding. Bagi kedua-dua kumpulan ini, sebelum mereka menjalankan pendekatan pengajaran masing-masing, mereka akan mengambil ujian pra dahulu. Dan selepas sudah menjalankan pendekatan pengajaran, mereka akan mengambil ujian pasca. Dan apa yang akan dilakukan oleh pengkaji selepas ini adalah pengkaji akan membandingkan keputusan bagi ujian pasca dengan ujian pra supaya pengkaji dapat lihat sama ada pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding ini akan memberi kesan ataupun tidak kepada pembelajaran pelajar. Okey, seterusnya. Okey, bagi paparan ini kita dapat lihat instrumen yang digunakan oleh pengkaji ini adalah satu set soalan ujian pra dan satu set soalan ujian pasca. Okey, next. Apabila kita bincangkan tentang instrumen, kesahan dan kebolehpercayaan adalah sangat penting untuk mempertahankan kejituan suatu instrumen daripada terdedah kepada kecacatan. Dan semakin tinggi nilai dan tahap kesahan dan kebolehpercayaan, maka semakin jitu data yang diperoleh. Kita fokus kepada kesahan dahulu. Bagi contoh ini, pengkaji untuk menguji kesahan, pengkaji telah meminta 4 orang pakar untuk menyimak instrumen beliau, dan selepas itu, pengkaji juga membina item ujian berpandukan kepada JSU, iaitu jadual spesifikasi ujian. Manakala bagi menguji kebolehpercayaan instrumen pula, pengkaji telah menggunakan ujian rintis dan juga prosedur statistik perkali alfa, iaitu ujian Kuder-Richardson KR20. Okey, itu saja. Baiklah, terima kasih Lee. Saya akan membentangkan tentang analisis data. Terdapat 4 langkah yang saling berkaitan dalam analisis data. Langkah yang pertama, menyediakan data untuk dianalisis. Langkah kedua, menganalisis data. Langkah ketiga, melaporkan dapatan analisis. Dan langkah keempat, mentafsir dapatan analisis. Baik, dalam menyediakan data untuk dianalisis, langkah-langkah berikut perlu diambil, iaitu A. Menetapkan struktur skor berangka untuk data. B. Menilai jenis skor yang akan digunakan. C. Memilih program statistik sebagai contoh program SPSS dan memasukkan data ke dalam program. Dan D. Membersihkan pangkalan data untuk dianalisis.
Baik, langkah kedua ialah menganalisis data. Analisis statistik digunakan dalam reka bentuk eksperimental bagi membolehkan kita mendapat tafsiran data yang sangat terperinci dan kebolehpercayaan dapatan analisis. Terdapat dua pendekatan analisis statistik dalam penganalisisan data, iaitu pendekatan secara deskriptif dan inferensi. Untuk reka bentuk eksperimental, kita menggunakan statistik inferensi, iaitu ujian T, ANOVA, dan analisis covariance, iaitu ANCOVA. Baik, apakah itu statistik inferensi? Statistik inferensi membandingkan dua atau lebih kumpulan pada pemboleh ubah bebas dari aspek pemboleh ubah bersandar. Sebagai contoh, bagaimanakah lelaki dan perempuan berbeza dari segi keyakinan diri mereka. Statistik inferensi juga mengaitkan dua atau lebih pemboleh ubah. Sebagai contoh, adakah keyakinan diri berkaitan dengan sikap optimis? Statistik inferensi juga menguji hipotesis mengenai perbezaan dalam kumpulan atau hubungan pemboleh ubah. Sebagai contoh, hipotesis di mana kanak-kanak lelaki mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi berbanding kanak-kanak perempuan. Baik, statistik inferensi menganalisis data dari sampel untuk membuat kesimpulan mengenai populasi yang tidak diketahui. Langkah ketiga dalam analisis data ialah melaporkan dapatan analisis dalam bentuk jadual yang merumuskan maklumat statistik ataupun rajah yang menggambarkan pemboleh ubah dan hubungannya, atau penjelasan atau perbincangan terperinci mengenai keputusan utama. Langkah yang keempat ialah mentafsir dapatan analisis, iaitu meliputi merumuskan dapatan analisis, membandingkan dapatan analisis dengan literatur dan teori terdahulu, menyatakan batasan kajian dan mengakhiri dengan cadangan untuk penyelidikan akan datang. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.